Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tentang gejala hedonism dalam kalangan anak muda. Apakah yang dimaksudkan dengan hedonism? Hedonism berasal daripada perkataan Greek dan telah wujud sebelum Masihi lagi. Ia membawa maksud kesenangan atau dalam erti kata lain, menjadikan kesenangan dunia untuk peroleh ketenangan rohani. Adakah anda tahu, hedonism telah menjadi ideologi gaya hidup bebas terutama remaja dan golongan belia sesetengah masyarakat kita. Ia menyusup masuk secara halus tanpa kebanyakan daripada kita sedari. Berdasarkan kajian, hedonism ini sebenarnya telah bertapak di Malaysia sejak era 60-an lagi, tetapi dalam skala yang sangat kecil. Teori hedonism. Hedonism adalah cantuman dua perkataan daripada istilah Yunani purba iaitu hedonismos, hedon, yang bererti kemeriahan atau keseronokan. Perkataan kedua ialah isme atau ismos. Perkataan ini membawa kepada kepercayaan, sikap atau perlakuan. Sekiranya digabungkan kedua perkataan ini akan membawa maksud suatu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Mereka yang mengamalkan pegangan atau falsafah hedonism sering melakukan setiap perkara untuk memaksimumkan prinsip kegembiraan dan keseronokan dalam kehidupan. Prinsip ini berdasarkan doktrin falsafah dan pegangan yang menjelaskan bahawa setiap tingkah laku atau kelakuan manusia adalah berasaskan kepada usaha untuk mencari keseronokan atau hiburan semata-mata di dunia ini. Antara tokoh falsafah yang membuat penulisan tentang teori hedonism ialah Plato, Aristotle, Socrates. Plato dan Aristotle bersepakat mengenai tiga perkara, iaitu semua manusia berhasrat mencapai kebahagiaan. Kebaikan merupakan unsur utama untuk mencapai kebahagiaan, dan pribadi serta pemikiran yang ideal dan sempurna mencetuskan kebahagiaan. Aristotle menyatakan bahawa kebahagiaan adalah merupakan matlamat akhir, kepuasan diri dan kesudahan sesuatu tindakan. Socrates pula dalam penulisannya menyatakan bahawa tujuan kehidupan manusia adalah mencari kebahagiaan. Menurut Socrates, manusia perlu mengenali dirinya sendiri yang mengetahui apa yang dimahukan atau apa yang ingin dicapai oleh seseorang. Apabila seseorang itu mengenal siapa dirinya, beliau akan mengetahui kaedah yang sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan. Implikasi hedonism. Mereka akan menjadi materialistik dan mementingkan kemewahan. Jenayah akan semakin berleluasa dan pengaruh media sosial yang negatif semakin meracuni pemikiran anak muda. Jati diri anak muda akan semakin goyah. Mereka gagal dalam usaha untuk mencapai keseimbangan dalam aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. Masyarakat akan menormalisasikan hedonism dalam kehidupan mereka. Ini akan membunuh nilai-nilai murni yang sepatutnya ada setiap dalam individu. Contoh negatifnya ialah bersikap individualistik dan materialistik. Isu hedonism. Yang pertama, masyarakat akan tiada pegangan yang kukuh. Banyak unsur budaya barat telah mempengaruhi masuk ke dalam budaya Asia dan Islam. Pengaruh ini berlaku seperti saluran-saluran hiburan yang terdapat dalam aspek seperti rock and roll. Hal ini akan menyebabkan generasi muda tertarik dengan budaya asing ini. Yang kedua ialah terlalu mengikut trend terkini dan media massa. Melalui perkembangan media massa, hedonism dapat menular dalam negara dengan begitu mudah. Oleh itu, hedonism memberi serangan kepada golongan muda dalam melakukan pergaulan yang bebas, aktiviti tidak bermoral dan sebagainya. Yang ketiga ialah keruntuhan akhlak dan institusi kekeluargaan dalam masyarakat. Konflik diri yang melanda jiwa golongan remaja, punca berlakunya hedonism, dan institusi keluarga yang runtuh disebabkan perceraian, poligami dan sebagainya menyebabkan anak muda mudah memberontak dan
kurang didikan agama dan bersikap lebih tidak berakhlak. Yang keempat ialah kurang pegangan agama dan mereka tidak mendapat ketenangan jiwa, dan itu menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam hedonisme dan mudah untuk mengamalkan budaya hidup barat. Cabaran hedonisme. Apakah cabaran yang akan dihadapi oleh golongan muda? Cabaran terhadap iman dan ketakwaan. Hidup ini adalah kehidupan berdasarkan cara hidup yang diperkenan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menganggap cara hidup dunia adalah sama seperti ladang akhirat. Iman dan ketakwaan tidak ada dalam hidup permainan dan hiburan. Cabaran terhadap budaya ilmu. Seperti yang dipetik dalam ayat Al-Quran, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Tentunya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan disoal mengenai apa yang telah mereka lakukan. Surah Al-Isra ayat 17 surah ke-36. Ayat yang dipetik di atas memberitahu kita bahawa akidah Islam sangat lurus dan jelas. Pemberian pengetahuan yang telah diambil dengan bangga pada era moden sebenarnya telah dibincangkan dalam Al-Quran, di mana orang-orang yang telah diberi peringatan tentang tanggungjawab hebat yang ada dengannya. Rumusan hedonisme. Kesimpulannya, falsafah atau doktrin hedonisme menggariskan keseronokan sebagai asas utama dalam kehidupan. Konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawa oleh hedonisme hanya berasaskan keseronokan duniawi dan penumpuannya terhadap kebendaan semata-mata. Fenomena budaya hedonisme seperti pergaulan bebas, seks bebas, minuman keras dan seumpamanya adalah berjajar dengan matlamat sekularisme untuk menghapuskan peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan kehidupan manusia. Oleh yang demikian, kita sebagai seorang Islam dan Muslim tidak sepatutnya menjadikan hiburan dan keseronokan sebagai matlamat utama dalam hidup. Kita boleh berhibur, tetapi perlu ada batasan dan berusaha untuk mengelakkan daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Sekian, itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih.